هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسير وتمم بالخير ربي زدني علما آمين ya rabbal alamin. Okay, Ustaz, kita masuk bab 15 hari ni. Okay, Ustaz, silakan Ustaz. Sebelum tu Kak, bab 14 tu kita dah habis semua ke ataupun saya baru sentuh sikit? Bab 14 yang ke tanda tu Ustaz explain sampai muka surat 127 tu. Di antara solat wajib ada satu solat yang Sampai 127 je kan? 127. Alah kan Ustaz tak Okay. cakap pun tak tahu Ustaz nak sambung yang ni ya. Okay, sambung sikit lagi bab 14 tu tak habis lagi. Okey Ustaz, silakan. Okay, boleh mula Kak? Okay. Boleh Ustaz. Okay. Sekejap saya nak share. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nabiyina sa'in ala murid dunia wa din. Salatu wassalamu ala nabiyil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Kak Liza, Kak Syida dan semua ibu yang saya kasihi, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Minta maaf kerana tak dapat kelas pada pagi hari. Alhamdulillah kita dapat kelas pada pukul 3 petang ni. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dalam bab yang ke-14 tu kita belum tamat lagi. Kita tengok balik hadis dia dan kemudiannya kita tengok lagi ulasan dia sedikit sebanyak. Iaitu hadis yang disampaikan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Saya muka surat 123. Okay, kata Nabi SAW, allazi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Orang yang terlepas salatul asar seakan-akan dia kehilangan keluarga dan juga hartanya. Ya, baik. Dan jadi hari ini kita nak tengok ulasannya dalam muka surat yang ke-128. Ya, 128. Okay, saya nak cari dulu di sini. Okey ni 128 tu pada perenggan yang kedua paling bawah yang bermula dengan perkataan nama Al-Muhallab. Ya, nama Al-Muhallab. Jadi kalau ibu nak tahu dia punya ejaan Muhallab dalam bahasa Arabnya macam inilah. Boleh nampak ke Kak yang saya bold ni? Nampak Okey. Nampak Ustaz. Jadi ibu boleh tulis nama Muhallab itu di buku masing-masing. Itu cara ejaan dia hasimpul. Wa qala al-Muhallab wa man tabi'ahu minasyurrah. Dan berkatalah Muhallab juga beberapa orang yang mensyarahkan hadis Sahihul Bukhari ini. Okey, sekejap ya. Innama arada fawataha fil jama'ah la fawataha bisfirari syamsi atau bimaghibiha. Okay, yang kita tahu tadi bahawa kata Nabi SAW, siapa yang terlepas ataupun terluput salatul asar seakan-akan kehilangan keluarga dan hartanya. Jadi apa maksud terlepas itu ya? Maka ada sebahagian ulama termasuk Muhallab yang melihat terlepas itu sebenarnya bukan isu terlepas sampaikan dah masuk maghrib. Itu dosa besar tu kalau memang terlepas salatul asar dengan sengaja. Tapi maksud Muhallab ialah orang yang terlepas mengerjakan salatul asar dalam jamaah. Jadi sesiapa yang terlepas salatul asar dalam jamaah, maka dia seakan-akan kehilangan keluarga dan juga hartanya. Jadi ini merujuk kepada orang lelaki lah, bukannya kaum ibu ya. Baik. Kemudiannya
Okey. Sebab apa hujah yang digunakan oleh Muhallam itu? Kata dia, kalaulah kita kata terlepas itu merujuk kepada terlepas waktu solat sampai waktu maghrib, maka sama je lah dengan solat yang lain pun. Kenapa kita mesti mengkhususkan kepada solatul asar semata-mata? Kalau kita terlepas solat zuhur, terlepas solat isyak dengan sengaja, pun seakan-akan kita kehilangan keluarga, kehilangan harta kita. Jadi apabila Nabi SAW memberikan penekanan tentang salatul asar, artinya terlepas salatul asar dalam keadaan jamaah. Itu pendapat Muhallab dan sebahagian ulama yang lain ya. Tapi pendapat ini telah dikritik oleh ulama yang lain dan dengan menyatakan bahawasanya ia khusus kepada orang yang memang terlepas salatul asar pada waktunya. Okey, tanpa menafikan kalau kita terlepas solat yang lain pun dosa besar. Seakan-akan kita kehilangan keluarga dan harta kita juga. Tetapi dikhususkan asar itu kerana ada sebab-sebab tertentu. Di samping salatul asar itu merupakan salatul wusta yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Dan juga kalau kita lihat lagi perbahasan panjang ulama, Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi SAW memberikan perhatian terhadap salatul asar kerana ada sebahagian orang ni dia kurang mengambil berat tentang salatul asar. Misalnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, antara golongan yang tidak begitu mengambil berat tentang salatul asar ni ialah peniaga-peniaga. Dan ini kita tak kata peniaga secara khusus ya, tidak, ini cerita umum. Dan ini contoh yang dibawakan oleh ulama dulu pun. Contohnya peniaga-peniaga yang buka gerainya dalam pukul 3 petang, 4 petang, waktu sibuk. Jadi mereka kurang mengambil berat tentang salatul asar. Maka Nabi SAW memberikan amaran lebih awal, jangan sampai terlepas salatul asar masuk ke dalam waktu salatul maghrib. Dan saya juga secara peribadi, ibu-ibu dirahmati Allah, sekejap saya nak tutup pintu, cahaya kuat sangat. Okeylah sikit. Apa nama tadi? Saya pun biasa berjumpa ibu-ibu yang dirahmati Allah beberapa kali juga. Bila kita dah sampai ke masjid ataupun surau yang pelbagai, kita sampai tu dekat-dekat maghrib ya, pukul 7 lebih. Misalnya kita katakanlah maghrib pukul 7.30, saya sampai dalam pukul 7.20 contohnya. Kita dapati ada orang yang baru, orang yang kalut-kalut mengerjakan salat. Jadi setakat apa yang saya tahu, bukannya mereka mengerjakan salat tahiyatul masjid, tetapi salat asar yang dikerjakan pada lewat waktu. Tapi bukan semua orang lah, maknanya saya perasan ada orang demikian, hujung-hujung waktu dah baru nak salatul asar. Jadi itulah yang menyebabkan Nabi SAW memberikan perhatian khusus terhadap salatul asar itu sendiri. Baik. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat ke depan lagi, okay, iaitu kalau ibu-ibu lihat pada muka surat 129 pada perenggan ketiga terakhir. Okey. Saya cari dulu. Qala Ibn Abdul Bar. Okey. Ini ucapan Ibn Abdul Bar. Dan ibu-ibu boleh tolong tulis di atas. Ibn Abdul Bar ini beliau merupakan ulama mazhab Maliki. Dan beliau terkenal dengan dua karya yang besar ya. Okey. Karya yang besar tu saya tulis di ruangan chat. Satu tajuknya At-Tamhid. Okey. At-Tamhid. Saya je sekali dalam bahasa Arab. Dan yang keduanya kitab Istizkar. Sekejap saya tulis dulu. Istizkar. Okey. Inilah beliau ulama Maliki. Okey, tolong buat catatan masing-masing. Ibn Abdul Bar ialah ulama mazhab Maliki dan beliau mengarang dua kitab yang besar ini. Mungkin ada kitab yang lain lagi, tapi yang paling besar inilah. Dan sebenarnya kedua-dua kitab ini lebih kurang sama je dia punya point dia. Tetapi ada faktor yang berbeza.
membuatkan kenapa beliau tulis kitabul tamhid, mengapa beliau menulis kitabul istidkar, ada sebab dia. Tapi beliau memang ulama yang handal dalam mazhab Maliki. Ibaratnya kalaulah kita tanyakan, dalam mazhab Hanafi kita ada Abu Ja'far At-Tahawi, kalau mazhab Maliki kita ada Ibn Abdul Bar, kalau dalam mazhab Syafi'i kita ada Al-Imamul Baihaqi, dan kalau dalam mazhab Hanbali kita ada Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Okey. Jadi ini mereka ni semuanya kalau dalam bahasa kitanya orang yang betul-betul memperjuangkan mazhab mereka masing-masing. Macam mazhab Imam Nawawi, beliau memang memperjuangkan mazhab Syafi'i. Tapi beliau ni mujtahid mutlak. Ada masa beliau berbeza pendapat dengan mazhab Syafi'i. Jadi orang yang betul-betul mempertahankan mazhab Syafi'i ni secara seluruh jiwa dan raganya ialah Al-Imamul Baihaqi. Ya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata Ibn Abdul Bar, ya. Kata Ibn Abdul Bar. Tapi sebelum sampai ke Ibn Abdul Bar tu dia ada terlebih dahulu tu. Okey. Wa yu'khazu minhu at-tanbih ala anna asaf al-amidi ashad bijtima'i faqdis sawabi wa husulil ismi. Itu perenggan ketiga yang paling bawah sekali. Daripada hadis ini kita dapat faham bahawasanya hadis ini memberikan peringatan yang besar supaya kita tidak sengaja meninggalkan salat, kerana apabila kita meninggalkan salat maka kita akan mendapat dua bahana yang besar. Satunya kita akan hilang pahala, faqdis sawabi, hilang pahala, dan yang keduanya kita akan mendapat dosa pula. Sudahlah kita tidak mendapat pahala, kita mendapat dosa pula. Jadi itu dipanggil sudah jatuh tertimpa tangga. Baik. Kemudiannya barulah sampai ke ucapan Ibn Abdul Bar. Apa yang beliau sebut? Fi hadzal hadisi isyaratun ila tahqirid dunya wa anna qalilal amali khairun min katsirin minha. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahawasanya dunia ini tak ada apa-apa nilai. Tahqir ini menghina dunia. Tahqir. Dan sedikit amalan lebih baik daripada dunia seluruhnya. Ya, sedikit amalan lebih baik daripada dunia yang sebanyak-banyaknya. Okey. Kemudiannya kata lagi Ibn Battal pula. Okey, Ibn Battal ni ibu-ibu boleh tanda beliau antara ulama yang mensyarahkan hadis Sahihul Bukhari. Bahkan beliau ada kitab sendirilah, kitab Syarah Sahihul Bukhari oleh Ibn Battal. Tetapi dia tak terlalu tebal dan jauhlah lebih baik kitab Fathul Bari dibandingkan dengan kitab Ibn Battal. Okay, kata beliau, la yujad hadisun yaqumu maqama hadzal hadis lianna Allah azza wa jalla qala ta'ala lianna Allah ta'ala qala hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Okey. Tidak ada satu hadis pun yang dapat menggantikan posisi hadis ini. Menunjukkan besarnya kedudukan hadis ini lantaran Allah azza wa jalla ada berfirman, peliharalah salat. Ya, peliharalah salat. Jadi maknanya hadis yang memberikan peringatan agar kita jangan meninggalkan salatul asar ini tinggi kedudukannya. Satu peringatan yang penting oleh Allah azza wa jalla. Dan kemudian tu tak apalah, dia punya ulasan dia tu kan. Yang penting kita dapat poin yang itulah. Baik. Itu sedikitlah kita tambah daripada yang lepas. Dan sekarang ni kita masuk dalam bab yang baru. Okay, bab yang baru ni lah macam mana nak cari ni. Sekejap ya. Saya ni nak kena alih benda tu, nak kena alih benda ni tu lagi lambat sikit. Ismi manfatatul asru. Okey, kena alih lagi. Okey, ni dalam bab yang baru, bab man tarakal asra. Dia sambungan pada hadis yang tadi, cuma ada maklumat baru yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini disampaikan oleh guru Bukhari namanya Muslim bin Ibrahim, berpunca daripada sahabat Nabi SAW yang namanya apa ibu-ibu sekalian? Jom kita main teka-teki sikit. Siapa yang nampak nama sahabat Nabi dalam hadis ini?
Buraidah Ustaz. Betul tak? Buraidah, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Jadi terima kasih banyak Kak Liza cakap kali ni Buraidah ni ibu-ibu sekalian. Buraidah. Jadi Buraidah, beliau pun ada anak lah yang dikenali sebagai Ibn Buraidah, yang ada isu dalam kes solat sunat sebelum maghrib. Dia ada cerita dia. Jadi kata anak Buraidah tu bahawasanya tidak ada solat sunat sebelum maghrib. Tapi apa isu dia itu tak apalah, itu cerita lain. Baik. Jadi hadis ini dia disampaikan oleh siapa? Siapa yang bawa cerita ni? Okay, cuba cari dulu Petang-petang ni kena buat aktiviti juga, tapi pagi pun ada aktiviti juga kita Okey, siapa yang bawa cerita ni ibu? Ibu tengok. Habib Al-Mulih. Sikit lagi bonda sebutan dia tu. Abul Malik, Malih. Abul Malik. Abul Malih. Malih. Okey, terima kasih banyak. Dia kadang-kadang kita keliru kan di situ. Macam bonda baca tadi, Abi Al-Malih. Dia sebenarnya Abu je lah, bahasa kita Abu. Dia jadi Abi tu sebab sebelum perkataan Abil Malih tu dia ada an. Dalam bahasa Arabnya bila ada an dia jadi Abi, dia tak baca Abu. Macam kalau contohlah. Ustaz? Ya, huruf jar. Kalau orang tu nama Abdullah dan anaknya nama Qasim, kita baca Qasim bin Abdillah. Abdillah. Okey, tapi kalau kita sebut nama dia saja Abdullah. Jadi orang Arab ni walaupun namanya Abdullah, tapi boleh jadi satu masa dia dipanggil Abdillah. Contohnya saya katakan, hadaitu hadzal kitab ila Abdillah. Saya telah menghadiahkan buku ini kepada Abdillah. Jadi saya tak kata saya hadiahkan hadaitu kan. Uhdi tu alamak, saya hadiahkan tu apa bahasa Arabnya betul ya? Takut silap dia punya bahasa dia. Saya hadiahkan buku ini kepada Abdillah. Saya tak kata kepada Abdullah. Okey, itu kaedah dia. Tapi ada masa yang lain pula, kalau saya panggil orang tu namanya Abdullah, saya panggil. Saya tak panggil ya Abdullah ataupun ya Abdillah. Saya panggil ya Abdallah. Ya Abdallah, ataupun kalau orang tu anak saya dan saya nak bermanja-manja dengan dia, saya tak panggil ya Abdullah. Saya panggil ya Ubaidullah, ya Ubaidallah, ya. Okey, jadi dia terbalik sikit, Ubaid. Jadi namanya Abdullah tapi boleh panggil Abdullah, Abdillah, Abdallah, Ubaidullah. Jadi dia melihat kepada ayat. Okey. Tapi kalau orang Melayu dia semuanya Abdullah kan? Semuanya Abdullah dan takkan berlaku pertukaran dah. Okey. Jadi kata Abul Malih, qal kunna ma'a Buraidah. Kami satu masa ada bersama dengan Buraidah radhiyallahu an fi ghazwatin fi yaumin zi ghaimin. Dalam satu perang yang mana perang ini terjadi pada saat mendung, ghaim. Berawan lah. Dia kan al-gham awan. Okey. Wa anzalna alaikumul mana ayat dia al-gham tu. Okey, awan. Faqala radhiyallahu anhu, berkatalah Buraidah, bakiru bi salatil asar, segeralah menunaikan salatul asar. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, lantaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Sesiapa yang meninggalkan salatul asar, maka batallah segala amalan-amalannya. Okey, batallah segala amalan-amalannya. Sekarang ni ibu sekalian, cuba tanda perkataan habita. Habita ni apa dia ya? Habita ni sebenarnya dalam bahasa Arab, kita kan jumpa banyak kali ayat tentang habita ni. Contohnya kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Macam mana? Sorry. Siapa ingat ayat tu? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa habitat a'maluhum. Baca balik Kak. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi Wa habitat a'maluhum. Ya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna.
Okey, itu dalam suratul Kahfi yang ayat hujung-hujung tu kan. Jom kita tengok. Supaya ibu-ibu clear apa dia punya ulasan tentang habita. Saya ada terangkan dalam Facebook sebelum ni. Ada satu video menerangkan tentang habita ni apa dia. Okey, tak apa. Kita cuba tengok di sini. Okey, ini ayat dia. Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat. Mereka lah orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur tentang pertemuan dengan Allah Azza wa Jal. Fahabitat a'maluhum, maka batallah amalan-amalan mereka. Habita ni dia sebenarnya berasal daripada ucapan orang Arab. Okey, semua tanda ya, semua tulis. Macam mana tu? Asalnya perkataan apa? Habital ghanam. Habita al-ghanam. Saya tulis di ruangan chat, ibu-ibu boleh tengok ejaannya macam mana. Habital ghanamu. Okey, iaitu kambing habita. Kambing menjadi habita. Ataupun boleh disebut habital baqar. Lembu menjadi habita. Okey. Apa maksud habit? Habit ini artinya kembung perut. Kembung perut. Jadi kita yang tak pandai tentang lembu ni, tak pandai tentang ilmu haiwan, kita tengok lembu tu perut dia besar. Atau kambing tu perut dia besar. Oh ni besar, sihat ni kambing kita ni. Alhamdulillah boleh buat korban. Kalau jual-jual ni kita dah mula berangan-angan dah ni. Kalau jual kambing seekor ni, mau dapat dalam 800 ke 1000 ke 1200 dengan perutnya yang begitu sihat. Kalau lembu kita tengok tu, Masya Allah, boleh ni jual ni dalam 4000, 5000 ni seekor ni kan. Jadi kerana perut dia besar tu, rupa-rupanya perut yang besar tu bukan kerana sihat, tapi kerana kembung. Jadi kembung itu bukanlah satu tanda yang baik, melainkan ia tanda yang buruk. Jadi begitulah dengan orang yang kafir, mereka sangka amalan mereka banyak. Rupa-rupanya tak banyak pun, kembung je, angin je yang banyak, hampas sahaja. Maka dalam bab ini, ibu-ibu dirahmati Allah, habita ni dia satu sindiran yang tajam kepada sesetengah orang yang mana merasakan amalan dia banyak tapi rupa-rupanya tak ada apa pun di sisi Allah Azza wa Jal. Okey, itu maksud habita. Jadi tanda masing-masing ya. Lagi saya tahu ibu-ibu memang menanda pun menulis. Tapi saya saja peringatkan, dengan itu insya-Allah boleh hilanglah mengantuk kita di waktu pukul 3 petang ni. Okey, baik. Siapa yang tinggalkan salatul asar? Jadi ini cerita tentang Buraidah begitu mengambil berat tentang solat walaupun dalam perang. Perang itu pun dia cepat, kata-kata cepat, bakiru, cepat-cepat salatul asar. Kerana siapa yang meninggalkan salatul asar menurut Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, hapuslah segala amalan-amalannya. Tidak ada nilai pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang ni kita cuba lihat dia punya ulasan-ulasan ulama tentang hadis ini. Baik. Kita pilih beberapa bab lah ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Sekejap ya. Okey. Yang pertamanya ibu-ibu boleh buka pada muka surat 134. Okey, buka muka surat 134. Dan saya pun cuba cari di sini. Macam mana nak cari saya pun tak tahu ni. Oh, tak ada. Tak ada juga. Tak ada juga. Yang macam ni. Ada pun ya, ada. Al-Hanabilah. Okey, di sini. Kalau ibu-ibu lihat dalam muka surat 134 atas kan ni. Wa tamassaka bi zahiril hadisi aidan al-Hanabilatu. Man qala bi qaulihim. Dan ini golongan Hanabilah berpegang dengan zahir hadis seperti ini. Dan hadis-hadis yang lain menunjukkan sesiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, yakfur, ia jatuh kafir. Apalagi ada hadis yang menyatakan beza antara orang beriman dengan orang yang syirik kepada Allah Azza wa Jal, ialah salat. Artinya orang beriman mengerjakan salat, manakala orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, mereka tidak mengerjakan salat. Dan perlu kita fahami apabila ulama mazhab Hambali menyatakan orang yang meninggalkan salat ini kafir,
Bukanlah mereka bermakna mereka hukum kafir dan mereka tidak melayan orang itu sebagai Muslim. Okey, jadi bab kafir tak kafir itu cerita Tuhan. Mereka hanya mengatakan formula. Formulanya, sesiapa yang tidak mengerjakan salat ataupun meninggalkan salat dengan sengaja, langsung tidak ada rasa insaf, taubat kepada Allah Azza wa Jal, penyesalan itu tidak wujud. Maka mereka memang kafir. Tapi sebagai manusia, kita tak tahu. Dan kita tidak akan menuduh seseorang itu kafir. Maka kalau dia meninggal dunia sekalipun, diuruskan secara Muslim. Itu mazhab Hambali dan mana-mana ulama pun. Okey, kita terima demikian. Cuma ceritanya di sisi Allah Azza wa Jal, kalau dia tak salat, macam mana kita nak kata dia beriman kepada Allah sampai salat pun tidak? Dan di sini kita kena faham bahawa orang beriman, mestilah orang yang mengenal Allah Azza wa Jal, mesti mengenal Nabi SAW, mesti kenal asas dalam ajaran Islam. Artinya, kalau kita tanya seseorang, kenal tak Allah? Dia pun Allah, dia terpinga-pinga. Dia kata terkenal Tuhan kot, dia kata kan. Muhammad kenal tak Nabi Muhammad? Dia pun tak kenal siapa Nabi Muhammad. Jadi macam mana kita nak kata dia orang beriman kepada Allah, sedangkan Allah pun dia tak berapa nak kenal. Nabi Muhammad SAW pun dia macam pernah dengar nama tapi dia tak tahu pun siapa Nabi Muhammad. Jadi itu payah kita nak kata dia orang beriman, walau namanya Husin, namanya Maslamah, namanya Luqman sekalipun, payah kita nak terima ibu-ibu sekalian, ya. Tapi adakah kita menghukum dia kafir? Tidak. Hanya formula sahaja. Okey, baik. Tapi kebanyakan ulama menyatakan tak kafir bagi sesiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja. Cuma mereka takwil kafir itu ialah kafir nikmat, kafir ihsan kepada Allah Azza wa Jal dan macam-macam lah. Baik. Sebab itu kalau kita lihat jumhurul ulama, wa amal jumhur fata'awwalul hadis. Mereka telah mentakwilkan hadis tersebut. Bagi Hambali, siapa yang tinggal solatul asar, hapus segala amalannya. Tak ada apa di sisi Allah Azza wa Jal. Tapi bagi jumhur ulama, ibu-ibu buka muka surat 134, yang penenggang kedua tu, mereka takwil. Apa maksud takwil? Apa beza antara tafsir dengan takwil? Tafsir ini artinya kita menjelaskan sesuatu, sampaikan kita faham betul-betul, macam tafsirul Quran, yang ibu-ibu ada belajar dengan Ustaz Syahmi misalnya, itu dia, ataupun Ustaz Nazri. Dia tafsir, dia panjangkan lagi apa dia punya cerita di sebalik ayat tersebut dan lain-lain. Manakala takwil ini ialah kita cuba memahami ayat tersebut berbeza dengan zahir ayat itu. Itu takwil. Jadi ayat itu zahirnya sebut demikian, tapi katanya bukan begitu fahamnya. Ada lagi faham yang lain berdasarkan dalil-dalil yang lain. Itu namanya mentakwil. Ibaratnya kalau kita orang Melayu lah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita kena takwil. Contohnya ada orang kata macam ni, aku tampar baru tahu. Okey, tampar? Betul ke nak tampar? Tak. Dia bukan nak tampar betul pun. Dan dia pun kecil je tuannya, nak tampar orang pun dah tak berani. Tapi dia nak ceritanya tampar tu gambaran, kena takwil. Apa maksud tampar dia tu? Iaitu dia geram sangat dengan orang tersebut. Dia nak marah dengan orang tersebut. Itu maksudnya. Dan kadang-kadang kita, contohnya kita takwil kita punya sebutan-sebutan. Contohnya kita kata apa dia? Adiliat. Kalau orang Kedah ataupun orang Perak dia sebut awak. Awak ni dah tak pandai. Kita pun dia kata kita yang tak pandai. Bukan, kena takwil. Awak tu bukan bermaksud kamu ataupun entah ataupun enti, tapi maksud awak itu ialah saya. Maka ia takwil. Daripada perkataan zahirnya awak tu kamu, rupa-rupanya awak tu saya rupa-rupanya. Itu dinamakan takwil. Kita faham berbeza dengan zahir ayat atau zahir kalimah. Ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, maka ada beberapa takwilah yang dibawakan oleh jumhurul ulama. Antaranya ialah ada satunya, ada yang mentakwil perkataan awwala ni. Mentakwilkan tu bukan awal yang yang pertama tu. Okay. Ada yang mentakwilkan perkataan habata ataupun terbatal tadi, terhapus tadi. Ada yang mentakwilkan perkataan amal. Jadi ada dua aliran di situ. Satu dia mentakwilkan, maka hapuslah tu apa maksud dia? Okey.
Yang kedua yang mentakwilkan, maka hapuslah amalannya. Apa maksud amalan itu? Okey. Maka faqila, maka dikatakan al-muradu man tarakaha jahidan liwujubiha au mu'tarifan lakin mustakhifan mustahzi'an biman aqamaha. Okey, artinya mereka ada pendapat yang menyatakan orang yang meninggalkan solatul asar dan hapus segala amalan-amalannya itu merujuk kepada tarakaha jahidan. Sekejap ya. Okay. Tarakaha jahidan liwujubiha. Mereka meninggalkan solat itu dalam keadaan jahidan. Okay, apa maksud jahidan? Menentang. Mempertikaikan kewajipan dia. Jadi kalau dia mempertikaikan kewajipan solat, sah. Kafir hukumnya. Okay. Kecuali jangan pula ibu-ibu tengok orang yang baru memeluk Islam. Dia pertikaikan kewajipan solat itu baru memeluk Islam. Banyak benda dia tak tahu. Maka tak jatuh kafir. Okay. Ataupun au mu'tarifan. Ya. Au mu'tarifan. Ataupun dia mengiktiraf kewajipan solat tersebut. Lakin tu apa ibu-ibu sekalian? Kan kalau cerita Tamil kan banyak lakin. Apa maksudnya Kak Niza? Akan tetapi, Akan tetapi bonda, barakallahu fikum, akan tetapi mustakhifan. Mustakhifan tu macam kita kata najis mukhaffafah ringan kan? Mustakhifan memandang lekeh. Mustahzian mempersendakan. Satu, memandang lekeh solat tersebut. Yang kedua, mustahzian biman aqamaha, menyakiti hati orang yang mengerjakannya. Okey. Dia satu, dia memang tinggal dan dia pertikaikan kewajipan solat. Maka batallah amalan-amalan dia. Yang kedua, dia iktiraf, ya solat itu wajib. Tapi dia memandang lekeh tentang ibadah solat. Alah, tua-tua nanti aku solat lah. Alah, solat takkanlah Allah Ta'ala tak ampun dosa aku yang solat tak solat ni. Entah-entah kau yang jenis haji-haji ni masuk neraka dulu. Dia pelekeh. Dia pelekeh dan juga dia menghina orang yang mengerjakannya. Berapa ramai pakai tudung masuk neraka. Tak apa, dia nak kata berapa ramai orang pakai tudung masuk neraka, memang betul, boleh logik. Tapi jangan pelekeh orang. Kerana dia tak nak pakai tudung, maka jangan pelekeh. Orang yang pakai tudung tidak mempelekehkan orang tak pakai tudung. Orang tak pakai tudung, lagi-lagilah jangan pelekeh orang yang pakai tudung. Okey. Apa lagi nak mempelekehkan solat? Saya biasa jumpa dengan orang yang mempelekehkan orang berilmu. Ustaz tu bukan pandai pun mengajar. Maknanya terror sungguh dia. Tapi kalau kita sebar dengan dia, hukum-hukum asas dalam agama pun, mana tentu dia boleh jawab. Okey. Tapi ada orang ni dia suka, dia merasakan dirinya betul. Kenapa wujud perangai orang yang suka merasakan dirinya betul? Okey, ibu-ibu sekalian, agak-agak ibu-ibu nak letak apa tu penyakit? Penyakit merasakan dirinya betul ni penyakit apa ya? Sombong lah kan? Sombong. Sombong lagi penyakit apa boleh masuk kategori orang rasa dirinya betul ni? Ujub. Apa Ibu Syarifah? Ujub. Ujub. Ujub rasa diri hebat. Ataupun, okey, saya nak baca dulu. Takbur. Ujub. Okey. Dia dalam bahasa Arab yang betulnya takbur baca Okey, takbur. Ataupun dia juga termasuk orang yang kuat angan-angan. Kuat angan-angan dia merasakan dia betul. Dia mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min zalik. Maka kerana tingginya angan-angan dia, maka dia pun mempelekehkan orang lain. Jadi macam mana boleh wujud angan-angan yang tinggi ni? Tidak lain dan tidak bukan kerana dia kurang amalan. Okey, orang yang kuat berangan-angan ni, dia tak kuat angan-angan ni, dia tak akan timbul dalam hati orang yang banyak beramal. Angan-angan timbul dalam hati orang yang kurang beramal. Ataupun orang yang amat kurang beramal, maka makin tinggilah angan-angan mereka. Ibaratnya beginilah, ibaratnya bakteria yang baik dengan bakteria yang buruk kan. Sebenarnya bakteria ni semuanya baik. Dalam istilah pekaji sekarang kan, apa nama yang bakteria tu? LDL ke apa benda, saya putih ingat dah. Kak Niza ingat tak? Apa nama dia?
Itu bukan bakteria Ustaz, yang tu apa ni? Bakteria Kolesterol. pula, astagfirullahalazim. Saya nak Kolesterol. sebut kolesterol. Astagfirullah. Kenapa saya sebut HDL, bakteria? LDL. LDL dengan apa? HDL. HDL. Janganlah sebut perkataan-perkataan pelik-pelik tu Kak Lina. Saya tak baca pun saya tak pandai. Okey, kolesterol saya nak sebut. Kenapa saya sebut bakteria? Kolesterol, LDL dengan HDL. Tapi sekarang orang kata bukannya kolesterol baik dan buruk kan. Semuanya baik. Okay, tak apalah. Mana teori tu Kak Lina lebih tahu dalam bab ini. Jadi kita nak tinggikan, kalau kita tinggalkan kolesterol bahagian ini, LDL, maka rendahlah yang HDL. Okey. Begitu juga kalau kita tinggikan amalan, maka rendahlah angan-angan. Kalau kita kurangkan amalan, okey ni kita ibaratnya ini amalan mana ni? Tak nampak. Okey, ini amalan, ini angan-angan. Bila tinggi amal kita, maka angan-angan akan turun. Tapi bila tinggi angan-angan kita, bila kurang amalan kita, maka angan-angan akan menjadi tinggi. Dia takkan sekali. Angan-angan dan juga amalan ialah dua benda yang tidak boleh serasi. Dia mesti berbeza. Makin tinggi dia punya kekuatan amalan, merudumlah angan-angan. Makin kuranglah amalan kita atau tidak berkualiti amalan kita, tinggilah angan-angan. Jadi itu dia punya, dia tak boleh sekali sebagaimana kolesterol LDL dengan HDL tadi. Okey. Bakteria pun betul, ada yang baik ada yang buruk, cuma saya nak cerita tadi pasal kolesterol ya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kemudiannya ya. Hal ini juga boleh difahami daripada hadis Nabi SAW. Sebelum tu ya. Wakila ni apa beza qala dengan wakila? Okey, siapa tahu? Qala ni apa maksudnya? Kila ni macam mana Aktif pasif, okey. Kalau qala ni berkata, kalau kila ni dikatakan. Siapa yang dikatakan tu? Kalau dalam hadis bila sebut wakila aja, itu tanda hadis itu dhaif. Tapi di sini ada ulama, cumanya Ibn Hajar dia nak ringkaskan. Dia kata ada pendapat menyatakan. Tapi dia tak sebutlah nama-nama ulama tu, jadi makin tebal lah karya beliau nanti. Ini pun dah tebal, kita tak larat nak baca. Al-muradu man tarakaha mutakasilan. Lakin kharajal wa'idu makhrajal zajri syadid. Maksud orang yang dia solat dan batal amalan dia tu, maksud orang yang batal amalan dia tu, terhapus amalan dia ialah orang yang meninggalkan solat kerana malas. Dia tanya dia, kenapa hang tak solat? Kata, malas lah aku, penat lah aku. Hai, dah umur 50 pun boleh guna alasan malas. Buat kerja bukan main lagi, nak motor pergi sana sini okey lagi, tapi buat solat dia malas. Tapi hang tak tahu ke dosa tinggal solat? Tahu, tapi kau malas. Okey. Dia tahu wajib solat tapi dia malas mengerjakan solat. Maka kalau dalam bab itu, hapuslah amalan dia menurut sebahagian ulama. Boleh ke kita bermalas-malas untuk solat, ibu-ibu sekalian? Ini pelik. Dan kita pun pelik macam mana kalau dia dah umur 50 ke atas, tapi hatinya tidak dengan masjid dan surau. Kita bukan mengata orang, bahaya. Kalau saya mengata orang, dia takut Allah Ta'ala uji. Na'udzubillah min zalik, kita nak cerita secara umum penyakit masyarakat kita sebagai tanda keinsafan dan apa yang perlu kita lakukan. Kita pelik apabila dah umur 50 ke atas, tapi tak minat datang ke surau dan masjid. Tak ada pun perasaan kena pergi masjid ni. Ya. Kita pun pelik kalau orang dah umur 50-40 ke atas, tapi tak minat baca Quran. Tak ada pun keinginan nak baca Quran, nak habiskan Quran 30 juzuk, nak bagi lancar baca Quran. Tak ada. Kita pelik kalau orang dah umur 50 ke atas, 60, 70, tapi tanya tak nak pergi haji ke? Tak terbuka pintu hati lagi. Makcik kau ajak ke pergi haji hari tu, tapi itulah. Dia kata makciknya sibuk, isterinya dah ajak tapi dia tak terbuka pintu hati. Boleh ke kata tak terbuka pintu hati?
Itu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal. Kadzalika yudhillullahu man yasha. Demikianlah Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang Allah kehendaki. Yakni mengikut formula Allah, yang undang-undang yang Allah letakkan. Sesiapa yang memilih jalan kesesatan, maka Allah sesatkan. Dia automatik, dia sendiri yang pilih jalan kesesatan, maka sesatlah dia. Bukannya Allah yang menyesatkan dia, tapi Allah dah buat dia punya sifir-sifir dia. Macam tadilah, siapa yang kuat amalan, maka kurang angan-angan. Itu sifir yang Allah Ta'ala telah tetapkan, peraturan dia. Siapa yang rajin bangun salatul subuh awal waktu, maka barakah hidup dia. Itu memang Allah Ta'ala buat dah. Siapa yang menjaga solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, lepas zuhur 4 rakaat, apa kelebihannya ibu-ibu sekalian? Sebelum zuhur 4 rakaat, lepas zuhur 4 rakaat, apa kelebihan dia? Mana ni? Dibina sebuah rumah di syurga. Apa Ibu Syarifah? Dibina sebuah rumah di syurga. Dibina sebuah rumah di syurga. Yang tu 12 sunat ratib kan? Itu selepas zuhur 4 rakaat. Oh, yang tu saya tak tahu. Kok ada juga Ibu Syarifah. Saya rasa apa yang Ibu Syarifah sebut tu pun ada juga. Dan kalau dia ada rumah tu pun dia berbeza lah dengan rumah yang orang buat 12 rakaat. Okey. Ditanam pokok di syurga, istana di syurga. Saya rasa memang ada lah hadis yang kata dibina rumah di syurga tu. Lagi-lagi apa yang lebih kuat lagi daripada itu? Maksud saya hadis yang lebih kuat lagi. Siapa tahu? Poin dia bebas. Ya, poin dia bebas ataupun merdeka. Okey, ada jawapan di chat. Oh, ingatkan jawapan apa? Jawapan bakteria pula ibu. Okey. Ada jawapan ke? Bebas ataupun merdeka? Tak ada. Siapa yang menjaga solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat dan lepas zuhur 4 rakaat, maka dia merdeka daripada api neraka. Okey. Jadi artinya sifir Allah dah. Allah dah buat peraturan. Siapa yang solat sebelum zuhur 4 rakaat, lepas zuhur 4 rakaat, maka bebas daripada api neraka, walaupun dia tidak berdoa pun untuk bebas daripada neraka. Soal dia doa tu cerita lain lah. Soal kita berdoa tu memang kita kena doa. Wa qina azabannar apa tu memang kita doa. Tapi dia punya khasiat daripada solat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat selepas zuhur tu, khasiat dia ialah bebas daripada neraka walaupun kita tak berdoa untuk kemerdekaan daripada neraka tersebut. Itu dia punya formula dia. Okey. Jadi sama juga orang yang memilih jalan kesesatan, maka sesat. Itu sifir Allah. Siapa yang memilih jalan hidayah, maka dapat hidayah. Itu sifir Allah Azza wa Jal. Bukannya Allah yang menyesatkan seseorang itu, dan bukanlah Allah Ta'ala yang menentukan dia sebagai ahli neraka, tapi dia sendiri yang memilih jalan tersebut. Na'udzubillah min zalik. Baik. Jadi kalau kita lihat kepada isu malas itu, ia sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. La yazni zani wa huwa mu'min, ataupun dalam hadis yang lain, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ada lagi yang sebut wala yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Ada lagi yang sebut wala yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Saya tak ingat dia punya aturan dia tu. Tapi tidaklah berzina seseorang masa berzina tu dia mukmin. Tidaklah mencuri seseorang masa mencuri tu dia mukmin. Tidaklah minum arak seseorang itu melainkan pada masa tersebut dia sesiapa yang minum arak dia pun bukan mukmin ketika minum arak tersebut. Baik, terima kasih banyak Puan Syairah. Jadi di sini itu beberapa takwilan lah ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Ada juga pendapat yang menyatakan waqila ma'nahu kada an yahbatta. Okey, cuba tengok tu yang muka surat 134 tu ibu-ibu sekalian yang baris bawah sekali. Dia panggil majazut tashbih. Majazut tashbih ni dia punya perumpamaan lah, ya, perumpamaan. Artinya orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tu ibaratnya dia
Rupanya apa? Hampir-hampir. Dia ibaratnya orang yang hapus segala amalan dia. Tapi tak hapuslah semua. Tapi ibaratnya, seolah-olahnya memang hapus segala amalan yang dia lakukan. Pahala selama ni tak dikira pun. Tapi hakikatnya adakah memang hapus semuanya? Taklah hapus semua. Tapi itu bahasa yang dia panggil apa dia? Kadang-kadang kita sebut benda tu sedikit, tujuan kita nak kata banyak. Kadang-kadang kita sebut benda tu sedikit padahal benda tu banyak. Kadang-kadang kita sebut benda tu banyak padahal benda tu taklah sebanyak yang dikatakan. Contohlah orang tanya kita, ramai ke orang pergi turun mengundi hari tu? Sikit, macam apa je dia kata. Sikit ni je dia kata. Nah, sikit ni adalah 2-3 orang mengundi. Takkanlah 2-3 orang mengundi, mana ada peti undi 2-3 orang je dalam pilihan raya hari tu. Ratus-ratus, ribu-ribu. Habis yang dia kata 2-3 orang tu, dia nak kata gambaran sikitnya orang tu orang mengundi kali ni. Jadi dia panggil apa ya? Sebutan dia tu saya lupa dah. Sebut sedikit wa iradatil kasir, tapi yang dia nak tu banyak sebenarnya. Okey, maksud sebenarnya banyak tapi dia nak gambarkan sikit sangat. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut benda tu banyak ataupun kita sebut benda tu banyak tapi padahal taklah sebanyak itu. Ya, tak sebanyak itu. Contoh kita tanyalah, ramai ke orang penyokong parti kelabu balik kampung hari tu? Okey. Tak ada kaitan tak ada orang sokong kat parti kelabu kat sini Okey. Oh, ramai. Sini sampai hujung sana tak berhenti parti kelabu. Dari sini sampai hujung sana tu. Kata ramai sungguh tu. Taklah seramai itu. Tapi gambarannya begitu. Itu kaedah dalam bahasa Melayu pun kita guna. Dalam Al-Quran pun kita guna. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla guna macam ni. Ibu dirahmati Allah. Kat Brunei ada ibu. Ponda kat Brunei ada. Okey, dalam Allah Ta'ala sebut macam mana? Okey, satu saya nak tunjuk. Ini permainan bahasa Arab ya. Ibu sebagai maklumat tambahan ya. Bahasa Arab dan juga bahasa Al-Quran. Dan sebenarnya dalam bahasa Melayu pun kita guna sebahagiannya. Iaitu dalam surah Nuh. Okey, dalam surah Nuh. Hyperbola, betul. Okey, ini apabila Nabi Nuh AS berdakwah kepada kaumnya. Ibu tanda ya, muka surat ayat 7 tu, surah Nuh. Wa inni kullama da'utuhum, dan sesungguhnya aku tatkala mengajak mereka ke arah agar mereka mendapat pengampunan Allah. Apa yang mereka lakukan? Ja'alu asabi'ahum. Asabi'ahum tu apa maksudnya ibu sekalian? Jari jemari. Mereka masukkan jari jemari mereka ke dalam telinga mereka. Muat ke kita masuk jari dalam telinga ni ibu sekalian? Cuba Kak Liza buat. Tak muat kan? Biasanya kalau kita geram sangat kita tutup macam ni je kan? Satu je. Jadi Allah Ta'ala gunakan bahasa mereka tutup telinga mereka dengan jari jemari. Itu ialah kiasan kepada mereka sangat-sangat enggan mendengar dakwah Nabi Nuh AS. Okey. Ada masa Allah Ta'ala sebut benda yang ke depan, tapi benda tu dia panggil apa ya? Iktibar, dia panggil adalah iktibar makana, iktibar ma yakun. Allah Ta'ala sebut benda tu, tapi benda tu tak jadi benda tu lagi pun. Kita kata apa contohnya? Tak jadi dah benda tu. Contoh rumah lah, kita tengok rumah. Kita pergi tengok satu kawasan perumahan yang baru je jadi rumah tu tengah bina. Tak ada apa-apa lagi, dia baru bina, dia punya rangka-rangka dia. Kita pun sebut, rumah ni bila siap ya? Padahal tak jadi rumah lagi, baru rangka rumah baru. Tapi kita tak sebutlah rangka rumah ni bila siap nak jadi rumah. Allah, panjangnya rangka rumah ni katanya. Sebut rumah lah terus. Kita sebut rumah terus. Ataupun kita kata bila kita tengok contohnya ada orang yang melahirkan anak ya. Dia mengandung, bawa anak, macam mana anak dalam perut tu okey tak okey. Padahal tak jadi anak betul-betul lagi pun. Mungkin dia baru janin ataupun baru dalam 2-3 bulan. Kita tanya macam mana anak dalam kandungan. Dia mungkin tak jadi orang lagi pun. Tapi kita sebut anak. Okey. Jadi maknanya iktibar masa yakun. Berdasarkan apa yang akan berlaku pada masa akan datang.
Contohnya kita katakan begini dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ni masuk dalam penjara bersama dengan 2 orang anak muda. Maka salah seorang daripada mereka berkata, aduhai Tuhan hamba, ini sesungguhnya hamba ini arani melihat dalam mimpi aksiru memerah khamar ni air lah kan. Okey Kak Liza, saya nak tanya Kak Liza, air ni boleh perah ke tak boleh perah? Tak boleh. Tak boleh perah air, mana boleh perah air? Habis tu dia kata perah air tu bukan, perah buah menjadi air, itu maksudnya. Perah buah menjadi air khamar. Jadi tapi Allah Ta'ala panjanglah nak cerita aksirul anab litakuna khamran ke liyakuna khamran. Aku mimpi aku perah buah anggur agar menjadi air arak. Itu panjang cerita, mudahkan. Aksiru khamra. Nah itu mudahkan. Okey. Jadi tak payah kita nak pening-pening nak guna istilah-istilah atau ayat-ayat panjang-panjang begitu. Dan dalam bahasa Melayu pun kita guna perkataan yang sama, cara yang sama. Cuma pastilah kaedah dalam Al-Quran tu dia lebih unik dibandingkan dengan percakapan kita. Okey. Jadi ibaratnya apabila Nabi SAW kata amalan itu akan terhapus, iaitu umpama terhapus, bagaikan terhapus segala pahala-pahalanya, tapi hapus semuanya ke? Tak hapus semua. Tapi bagaikan terhapus sebagai satu ancaman, jangan sekali-kali meninggalkan salat, terutamanya salatul asar. Okey. Kemudiannya wakilah dikatakan ni, banyak pendapat ulama rupa-rupanya, ya. Okey, ada juga pendapat yang berkata bahawasanya wakila al-muradu bil habat, maksud amalan itu terhapus. Ibu-ibu yang baru masuk, kita belajar hadis yang muka surat yang ke berapa tadi? Muka surat 130. Orang yang meninggalkan solat asar dengan sengaja, hapuslah segala amalan dia. Ini kita masuk bincang apa maksud hapus amalan tu. Okay, maka ada ulama kata artinya nuqsanul amali fi zalikal waqtil ladzi turfa'u fihi al-a'malu ila Allah azza wa jalla. Artinya berkuranglah nilai pahala tatkala amal perbuatan itu diangkat di sisi Allah azza wa jalla. Jadi amalan tu nak diangkat di sisi Allah azza wa jalla, tapi pahala tu amat kurang, ya. Teramat kurang. Lantaran mereka meninggalkan salatul asar dengan sengaja. Jadi rugilah, sepatutnya dapat markah dalam 80 ke, 90 ke, 100 ke. Dia dapat dalam 9, 10. Dia takkan dapat 50 lah. Sebab tinggal salat asar tu tinggi dia punya nilai dia tu. Dan maka banyaklah pahala dia akan berkurang. Okay. Faka'annal murad bil amali salat khasana. Okay. Apalah yang tu dia punya ulasan dia, ibu-ibu boleh baca sendiri. Kemudiannya ada lagi yang berkata bahawasanya maksud habita tu artinya al-ibtal, al-murad bil habat al-ibtal ay yabtulu intifa'uhu bi amalihi fi waqtin ma summa yantafi'u bihi. Okey. Itu muka surat 135 perenggan yang kedua. Ada yang berpendapat menyatakan maksud habita ialah ubtila, dibatalkan. Maksudnya adalah amalan tersebut tidak bermanfaat pada waktu tertentu, namun ternyata pada waktu yang lain lebih bermanfaat baginya. Okey. Jadi orang yang macam ni artinya dia bergantung pada Allah. Kalau Allah ampunkan dosa dia, Allah ampunkan. Tapi kalau Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia, maka masuklah dia ke dalam Ashabul A'raf ataupun dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik, daripada perkara tersebut. Ya. Okey, baik. Ibu-ibu sekalian, satu lagi poin yang penting untuk kita tengok ialah ulasan dalam kitab Syarah At-Tirmizi oleh siapa ni ya? Rasanya oleh Al-Qadhi Abu Bakar Al-Arabi, Ibnul Arabi. Ni ibu tanda Ibnul Arabi, ulama mazhab Maliki, iaitu pada muka surat 135 tu yang perenggan ketiga tu kan, Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi. Beliau lebih dikenali sebagai
Ibnul Arabi, ulama mazhab Maliki. Okay, dan ibu-ibu tanda beza tu Ibnu Al-Arabi dengan Ibn Arabi. Kalau Ibn Arabi, Ibnu Arabi itu ulama sufi tu. Kalau yang ini Ibnu Al-Arabi. Dia ada Al-Arabi. Okay. Apa kata Ibn Arabi, seorang pakar, dan beliau ada tulis satu kitab tafsir Ayatul Ahkam. Pun boleh tulis ya. Nanti baru best sikit cerita. Ibu-ibu duk cerita pada anak-anak ke apa. Berkata Ibnu Al-Arabi, seorang ulama Maliki. Ada beliau karang kitab tafsir Ayatul Ahkam. Adalah dulu ibu cerita belajar kitab ini. Ya. Padahal belajar nama kitab je. Okey, baik. Jadi adalah kata orang nampaklah nilai intelektual sikit bila sembang itu kan. Okay, kitab itu saya tak beli. Walaupun saya pernah nak membelinya, tapi bila fikir balik macam-macam lagi kitab ada kat rumah, takut ia menambah koleksi kitab-kitab yang tak dibaca pula di rumah, maka saya tak belilah. Baik. Al-habat ala kismin. Saja baca kismin tu baca kismain lah, baca kismain. Hapus amalan ini sebenarnya dia ada dua kategori. Okay, kategori yang pertama namanya habat isqatin. Tanda tu. Ibu-ibu tulis kan ada tu kan nombor 1 habat isqat. Tulis bahasa Arab tu kat atas tu. Ini ejaan dia. Habat isqat. Okey. Tulis ya, jangan tak tulis. Rugi ni tak tulis ni. Buku tu masing-masing jangan sayang. Jangan sayang takut tak nak conteng. Conteng je buku tu. Nanti anak-anak kita nak baca tahu ini catatan mak. Bila kita dah tak ada, anak kita pun tunjuk nilai opah dulu belajar kitab ni. Habis semua conteng. Lukisan pun ada. Kenapa ada lukisan? Belajarlah. Kenapa mak melukis? Rupanya mengantuk masa kelas pukul 3 pula tu. Mula dah ada melukisan di sini kan. Okey, maknanya adalah ceritanya gelak ketawa kalangan anak-anak cucu tengok tulisan mak, ya Allah, tulisan opah. Masya Allah, tak faham apa benda tulis sini. Kecil besar, rupa mengantuk. Masa bila mengantuk tu habis tulisan jadi terabur. Jadi ada modal untuk anak-anak membaca tulisan ilmiah kita nanti insya-Allah. Jadi pahala berpanjangan dengan catatan kita ni. Catatan di tepi tu, catatan ibu-ibu tu dipanggil hasyiah. Hasyiah. Ulama dulu dia buat hasyiah, tulisan tepi. Satunya habat isqat. Habat isqat itu dia menyebabkan kita ni hapus keimanan dan seluruh kebaikan. Isqat tu artinya gugur. Saqata, sukut. Saqata, sukut. Gugur semuanya. Okey. Jadi isqat gugur artinya gugur segala gugur keimanan dan segala amalan kita. Nauzubillah min zalik. Itu satu. Dan yang kedua ialah dipanggil sebagai habat muwazanah. Tu dia sebut perkataan muwazanah tu. Habat muwazanah. Okey, apa maksud habat muwazanah? Habat muwazanah ialah ihbatul ma'asi lilintifa'i bil hasanati inda rujhaniha alaiha. Siap-siap sampai habis tu. Iaitu kemaksiatan yang dilakukan menghapuskan manfaat kebaikan dan ketika maksiat itu lebih kuat daripada kebaikan tersebut. Okey. Artinya orang salah satu amalan itu boleh hapus. Artinya hapus itu dalam bentuk muwazanah. Apa maksud muwazanah? Pertimbangan. Timbang tara. Artinya timbang amalan kebaikan, timbang amalan keburukan. Bila digabungkan tu, kalau amalan kita, kebaikan kita dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla, artinya dosa kita bertambah, amalan kita berkurang dan cara nak menyelamatkan diri hanya ada satu cara, iaitu mendapat pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu saja yang boleh menyelamatkan kita, iaitu mendapat pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian ya. Saya nak tutup sekejap. Saya nak tanya ibu-ibu sekalian. Sekarang ni apabila kita ada melakukan satu kesalahan dengan Allah Azza wa Jalla dan sukar untuk kita selamat daripada langsung tidak melakukan kesalahan itu memang agak berat ya.
Okey, kalau kita ada melakukan kesalahan, saya dah sebutkan tadi. Kita boleh selamat dengan cara kita dengan cara kita mendapat pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang ni kita pergi satu perbincangan macam mana nak mendapat pengampunan daripada Allah. Bagaimana mendapat pengampunan daripada Allah di saat maksiat kita banyak di hari akhirat kelak. Okey, bagaimana mendapat pengampunan daripada Allah. Silakan ibu-ibu. Jangan ibu-ibu cerita satu-satu. Oh, buang sampah di tempatnya, tolong orang tua, banyaklah saya yang tulis benda tu. Kita nak cerita secara asasnya apa benda yang boleh membuatkan kita mendapat pengampunan daripada Allah. Banyak istighfar. Okey, saya faham tu isu banyak istighfar. Taubat nasuha tu confirm lah. Tapi bila kita berdepan dengan Allah nanti di hari akhirat, benda tu yang boleh menyelamatkan kita. Rahmat Allah. Okey, saya terima rahmat Allah tu yang jawapan yang paling deep lah Kak Liza. Jawapan yang tak boleh saya tulis di sini. Banyakkan buat kebaikan tu tak aci dah. Memang confirm. Okey, apa lagi? Saya nak secara lebih spesifik lagi. Okey, saya sebut satu contoh lah. Nanti kata apa benda lah Zul nak ni. Aku bagi jawapan ni tak betul. Bagi jawapan tak betul. Saya sebut satu contoh, iaitu antara benda yang boleh membuatkan kita mendapat pengampunan daripada Allah. Tak payah saya sebut, Kak Lina dah sebut dah, bersedekah. Okey, bersedekah. Okey, satu. Lagi apa lagi? Ilmu yang dikongsikan yang dimanfaatkan. Apa dia, Ibu? Ilmu yang dikongsikan Ilmu yang dikongsikan. Okey, ilmu yang dikongsikan, doa anak yang soleh. Lagi? wakaf Ustaz. Wakaf. Okey, wakaf tu saya masuk dalam bab sedekah ya. Okey. Okey. Amal jariah. Okey, yang paling ni lah amal jariah. Solat malam, okey. Tapi saya perlukan yang lain, Ibu Mulia ni. Apa lagi? Ni penting ni, sedekah tu memang penting lah. Wakaf ke, hibah ke, itu semua masuk dalam kategori sedekah Zakah. Apa yang penting ibu sekalian? Membantu kita nak selamat ni di hadapan Allah nanti. Paling kurang 2 atau 3 lagi. Berbuat baik kepada ibu bapa. Buat baik pada ibu bapa, ya. Bila kita Tapi ada jawapan lain lagi tak? Puasa di hadapan apa? bila kita dapat musibah, kita terima dengan redha. Terima dengan redha musibah. Oh, saya tak tahu berkenaan perkara tersebut. Syafaat Nabi. Ya? Tidak mensyirikkan Allah. Itu confirm. Okey, jawapan Kak Aisyah, syafaat Nabi yang mampu menyelamatkan kita. Okey. Amal ma'ruf nahi munkar, berkongsi ilmu dah sebut, sabar. Okey. Bersahabat dengan orang soleh. Okey, bersahabat dengan orang yang soleh. Okey, itu husnuzan dengan Allah. Terima kasih banyak Ustazah, ya. Maknanya bila keadaan terdesak, ini yang membantu kita. Yang syirik pada Allah tu, Kak Syida memang itu confirm dah. Itu benda yang paling asas. Tapi ni yang kita perlukan bantuan-bantuan mengejut ni. Ibaratnya kalau kita ada pertandingan dulu kan masuk TV tu, kuis ada panggil talian hayat. Ustaz, talian hayat. Oh, cepat je Kak Ana bab ni ya. Talian hayat. Okay, nama tak dengar suara Kak Ana. Barakallahu fikum. Bila sebut nama Kak Ana, saya teringat sungguh dengan Kak, apa tu? Kak Askar seorang lagi tu Kak Ana? Astagfirullahaladzim. Kak Ana siapa? Geng Kak Ana tu, Askar tu? Ustaz, dia Rohan juga namanya. Apa? Ustaz Rohan juga namanya. Tapi dia Askar kan? Nama kami sama Ustaz. Saya tak jelas nama tadi. Arsyah ke? Kak Syah? Kak Syah. Kak Amsyah. Buat roti lagi ke? Buat. Dia tak jual kita dah Ustaz. Tak apa. Tak ada masalah. Ini satu kumpulan baru. Kita tidak membeza-bezakan orang. Semuanya mukmin kepada Allah Jalla wa'ala. Okay, baik.
Jadi sekarang ni kita ada, maknanya kita ada orang-orang yang soleh yang boleh membantu kita di saat kita terdesak. Kawan-kawan kita ni lah. Yang Puan Zaranya, Puan Sarahnya, Puan Hidayahnya. Inilah yang nak membantu kita ni. Puan Suzana, Kak Sanina, Bonda Nexum, Puan Selaini. Hatta kalau kita nak pergi ke, contohlah kita nak pergi ke Brunei pun, kita boleh call je. Bonda, Zah, Bonda tahu ke mana-mana tempat hotel murah-murah sikit. Saya tak ada duit lah nak pergi. Tak apa, tak apa. Untuk anda dan Zul, tak apa. Kita bagi free je hotel 5 bintang. Alhamdulillah, syafaat lah tu. Okey, itu dia punya hint awal tu ya Bonda. Jadi sekarang ni maknanya kita ada syafaat orang-orang masa kita terdesak. Termasuk yang paling penting ialah syafaatun Nabi SAW. Itu talian hayat yang paling penting. Okay, so di situ kita pun nak kena tanya. Kalau kita nak mendapat talian hayat daripada Nabi SAW, apa amalan yang perlu kita buat? Okay, jom. Kita senaraikan pula bagaimana meraih syafaat Nabi SAW. Okay, jom ibu-ibu kita senaraikan. Selawat. Selawat. Berapa kali Kak Liza nak cadang? Doa lepas azan. Kak Liza cadang berapa kali selawat tu? Yang dalam kalau ikut zikir pagi petang tu 10 kali 10 kali. Tapi kita nak buat lebih pun lagi baik. Berapa kali Kak nak lebih tu? Dicadangkan 1000. Allahu Akbar, terkejut saya. 100 Baik tak tu tercampak gagal tak laptop Ustaz. ni Ibu Syarifah. Saya kalau 1000 saya tipu, saya tak boleh. Tapi yang Ibu di break Syarifah. yang ringkas je. Selawat Allahu Jibril yang Akbar, ringkas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Janganlah berat sangat Ibu Syarifah. Okey, Puan Syahirah sebut 100 tu boleh 100 lah. sehari lah Ibu Syarifah. Lega lah sikit. Sebanyak mana pun betul lah tu. Tapi 100 okey lah. Kalau 1000 tu, ayah memang Masya Allah. Tapi siapa buat tu power lah. Tapi janganlah paksa saya buat. Okey, doa lepas azan. Tapi anak saya yang 9 tahun tu memang pernah capai 2000 sehari. Itu memang kesungguhan dia sendiri. Saya tak pernah sepanjang umur saya sampai ke umur dekat 40 ni pun tak pernah 2000. Dia dapat 2000. Okey, baik. Doa lepas azan. Apa lagi? Amal sunnah Nabi lah. Yang paling besar kan? Amal sunnah Nabi SAW. Okey. Apa contoh sunnah Nabi yang besar ibu-ibu sekalian? Contoh sunnah Nabi SAW. Apa dia? Senyap je macam simpan mic kat 44 dah ni. Apa contoh sunnah Nabi yang besar? Qiyamul Lail, baca Quran, Masya Allah. Lagi? Beri salam. Bagi salam, Masya Allah. Betul belaka tu ibu-ibu sebut tu kan. Buat baik pada ahli keluarga, betul Masya Allah. Buat baik pada isteri, suami, sunnah Nabi. Membantu anak yatim. Menolong anak yatim, menegakkan negara yang adil. Itu pun sunnah Nabi. Menentang kemungkaran, itu sunnah Nabi. Dan kita tak boleh nafikan sunnah Nabi yang paling besar ialah menegakkan negara yang adil, negara yang aman. Itulah sunnah yang paling besar. Okey, dibandingkan kalau yang lain itu dia bersifat individu banyaknya ataupun dalam komuniti yang kecil. Berjuang menegakkan ekonomi yang baik di negara ataupun dalam negeri, itulah sunnah yang mulia. Jadi kita kena bezakan. Kita tak boleh kata sunnah Nabi ni dia mesti banyak solat sunat. Maka pemimpin-pemimpin biasanya akan kurang solat sunat kerana kepenatan mereka mengurus negara atau mengurus negeri. Tapi yang mereka berjuang menegakkan negara itu sunnah Nabi SAW yang teramat-amat besar. Yang saya nak cerita ni, apa yang ibu sebut semuanya betul. Cuma kita tak nak terikat, bila sebut sunnah Nabi je, kita terikat dengan benda yang terlalu teknikal. Contohnya, kalau bincang pasal solat je, apa sunnah Nabi dalam solat? Sunnah Nabi masa solat tu, masa kita turun sujud, kita turun lutut dulu, baru tangan. Masa solat tu, tangan tu sama ada bawah dada ke, ataupun atas dada, ataupun bawah pusat.
Itu sunnah Nabi. Masa sujud tu kaki tu nak rapat ke nak jauh, itu sunnah Nabi. Itu very technical. Memang benda tu bincangkan secara dalam kelas tertutup. Kita bincang benda tu. Tapi secara umum bukan itu perkara yang paling penting. Yang paling penting ialah kita solat berjemaah, kita solat dengan khusyuk, kita ajak orang melakukan kebaikan, solat sama-sama. Itu lebih penting daripada kita bincang teknikal. Teknikal itu dibincangkan juga, tapi jangan kita sempitkan sunnah tu dalam benda teknikal. Sampai kita nak bergaduh dengan orang. Apa ni? Geng-geng angkat tangan atas dada ni mesti Wahabi. Geng-geng angkat tangan sini mesti geng-geng Syafi'i. Come on lah, benda remeh sangat lah kita nak bincang benda tu. Kemudian kita nak bahas pula siapa yang solatnya jari duk gerak-gerak macam ni. Itu ada ulama kata gerak jari, biarlah dia nak gerak jari pun. Yang kita tak nak gerak jari, kita tak payah gerak jari. Tapi tak payah nak bincang benda-benda macam ni. Benda tu tidak memberikan manfaat yang besar pun untuk ummah, kecuali kita buat kelas tertutup. Kelas tertutup tu tak apalah sebab kita memang jenis kaki belajar. Kita nak belajar satu-satu. Itu tak apa. Tapi secara umumnya tak payah nak bincang benda-benda yang demikian. Sebab itu ibu-ibu sekalian, satu masa ada orang tanya saya, macam mana ni sebenarnya hukum membaca surah Al-Fatihah selepas salat? Okay, maka jawapan saya mudah aja. Tidak ada satu pun hadis yang sahih menyatakan bacaan Fatihah selepas salat. Tak ada. Hadis yang kata baca Fatihah lepas solat ini sama ada hadis yang teramat lemah ataupun hadis palsu. Teramat lemah ataupun hadis palsu. Okey, satu bahagian. Bahagian kedua, saya tak baca surah Fatihah lepas solat. Memang saya tak pernah baca. Tapi kalau saudara nak baca, bacalah saudara nak baca pun. Yang penting jangan rasuah, jangan riba, jangan aniaya orang, jangan khianat jiran, jangan ganggu jiran, jangan ganggu masyarakat, sudah. Yang saudara nak baca Fatihah, bacalah. Itu tak merosakkan masyarakat pun. Itu amalan peribadi. Saya tak baca. Itu pilihan masing-masing. Jangan kita buat kemungkaran yang menyusahkan orang, sudah. Jadi saya rasanya itu lebih baik pegangannya supaya kita jangan terlalu terhimpit bincang benda yang kecil sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Akhirnya lupa benda yang lebih besar daripada itu. Kadang-kadang orang nak bincang tentang teori akidah dan sebagainya. Jadi letih lah nak bincang pasal akidah ni, akidah tu macam mana, akidah ni macam mana. Yang pentingnya semuanya mentauhidkan Allah Azza wa Jal, percaya dengan hari kebangkitan kelak, percaya bahawa kita ni ada nabi-nabi yang perlu kita imani, percaya bahawa kita akan dihisap di hadapan Allah Azza wa Jal, percaya adanya mizan, percaya adanya titian sirat, percaya kita akan masuk syurga nanti, na'udzubillah daripada neraka, percaya semua benda tu cukuplah. Tak payahlah kita nak bincang benda yang terlalu teknikal kecuali dalam kelas tertutup. Ini nak bincang benda yang terlalu teknikal. Adakah Allah Ta'ala turun ke langit dunia secara fizikal ke ataupun secara kiasan semata-mata? Allah, benda ni dah lama dah ulama bincang dan tak pernah ada jalan penyelesaian. Tak pernah ada jalan penyelesaian. Jadi kerana tidak ada jalan penyelesaian, tutup buku. Kita tak payah nak bincang lagi Allah Ta'ala turun ke langit dunia secara fizikal ke, secara maknawi ke. Yang kita bincang ialah apa yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting. Kecuali perkara yang dilakukan itu teramat mengarut, baru kita lawan. Dah terlalu mengarut, kita lawanlah. Yang sampai kata Nabi Muhammad datang ke negara, datang ke majlis maulid dia, kita lawanlah benda tu mengarut. Yang sampai dia kata Nabi Muhammad pergi ke pondok dia, kita lawanlah sebab ia mengarut. Tapi kalau selagi mana benda tu tak mengarut dan ada khilaf kalangan ulama, lah, khalas, belapan dada. Ikut saudara lah, saudara nak pergi mana pun, yang penting kepercayaan saudara tu tidak menyalahi akidah, masih diterima oleh ramai ulama, cukup. Jadi saudara tak perlu salahkan saya tak perlu salahkan saudara. Selesai. Itu lebih indah daripada kita duk bergaduh benda-benda yang tak ada manfaat yang besar untuk ummah, ibu-ibu sekalian. Allah rugi. Ini dalam Yang tu perkara cabang je Ustaz, kan furuk je kan. Furuk, benda furuk ni cukuplah. Tak larat dah, ya. Dia kiranya selagi tidak melibatkan akidah lah. Selagi mana tidak melibatkan akidah. Kalau dah mengarut macam yang Ustaz Zahirudin duk bentang-bentang selalu tu, kita lawanlah. Dah mengarut sangat ni. Selagi mana benda tu tak mengarut pun tak apalah, ya. Yang politik ni tak habis lagi ni. Nak politik, jadi politik kekuasaan itu memenatkan. Kita nak politik kemasyarakatan. Kita nak politik yang menegakkan agama. Kita nak politik yang menyantuni bukan Islam. Bukan politik yang nak mementingkan kekuasaan. Aku dapat kuasa,
Nak jatuhkan, bila aku tak dapat kuasa, aku nak jatuhkan kuasa kau, cukuplah, letih lah kita. Sebagai rakyat jelata ni letih dah. Bila letih dah, sekali orang boikot. Kerana penat dengan benda tu, orang boikot. Boikot tu sebab apa? Tak puas hati. Okey, baik. Jadi maknanya cukup. Apa benda penting kita nak bincang sebenarnya? Okey. Banyak lagi masalah umat yang belum selesai. Masalah budak yang tak solat berapa banyak lagi. Masalah orang tak pandai baca Quran banyak lagi. Masalah ekonomi negara yang tenat ni banyak lagi. Masalah keadaan alam sekitar kita yang makin teruk, sedangkan Al-Quran dan Nabi SAW begitu memperjuangkan alam sekitar. Teruk sangat sekarang ni. Kenapa kita sibuk dengan mementingkan kekuasaan? Tak bolehkah kita diam dulu, berpuasa Maryam dulu dalam tempoh 5 tahun, semuanya serve masyarakat, serve rakyat dengan baik. Masa mengundi dah selesai, sekarang ni masa untuk berbakti pada rakyat. Walaupun kita tak setuju apa pun pendirian pemimpin tersebut, itu tak setuju secara politik, kita bahaslah dalam parlimen. Tapi jangan menyusahkan rakyat. Okay. Saya setuju apa yang Bonda sebut. Dan dalam bab ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, saya punya sifir apa yang disebutkan oleh Nabi, wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif, berikan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Artinya, berilah salam kepada orang parti kita dan berilah salam pada orang bukan parti kita, kita berlapang dada. Okey, itu pilihan yang diberikan oleh Nabi SAW yang lebih damai dan lebih memberikan kebaikan pada ummah, ya. Baik, ibu-ibu dan dirahmati Allah, saya rasa saya tak boleh masuk hadis yang 16 tu kerana itu hadis yang panjang dan saya memerlukan satu masa je, satu kelas untuk bahas tentang hadis tersebut. Mungkin dalam kelas akan datang lah, ya. Kelas akan datang kita bahas hadis tu. Cuba ibu-ibu belik sendirilah. Ya Allah, panjangnya hadis tu. Alhamdulillah dulu-dulu saya pernah baca hadis ni. Jadi saya pernah baca untuk kelas ni, tapi dia perlukan kelas yang lain secara lebih khusus lagi. Jadi saya tutup dulu buku dan kita buka kalau ada perbincangan. Silakan, ya. Okey, ada apa-apa boleh bincang? Ustaz, Hmm. kalau seseorang tu boikot PRN tu, dikira macam mana Ustaz? Dia tak tahu pilihan. Jadi dia macam 50-50, dia tak pergi mengundi. Dosa ke tak dosa? Payah kata dosa. Kalau dulu-dulu saya boleh terima, sekarang ni tak boleh nak terima. Pilihan masing-masing lah. Saya setuju lebih baik mengundi, saya setuju yang tu. Tapi untuk kata dosa tak dosa tu tak boleh dah. Maksudnya hukum dia tak berat sangat dah sampai jatuh dosa . Oh, kalau begitu, kalau kita kata dosa, kita telah mendosakan separuh rakyat Malaysia ni. Yang tak tahu mengundi ni hampir separuh. Ya. Jadi lebih baik kita katakan, ya, yang terbaiknya pergi mengundi. Tapi kita kena tahu kenapa orang tak pergi mengundi tu. Jadi benda itulah, Allah A'lam. Okey, tak ada apa dah? Dalam FB pun tak ada soalan apa, Ustaz? Okey, kalau begitu Kak Diza, Kak Syida dan ibu-ibu, saya buat penutup dan kemudian kita tutuplah perbincangan pada hari ini. Dia sebenarnya bila kita bincang berkenaan dengan solat ni, seseorang itu tidak akan merasai kelazatan dalam ibadah mana-mana pun, termasuk ibadah solat, apabila kita ni ada penyakit dalam hati kita. Misalnya kalau ditanyakan, kalau orang demam kan, kenapa ni tak lalu tengok nasi lemak pun, tengok je. Macam saya masa awal-awal kena COVID dulu. Masa tu dah ramai dah orang kena. Jadi saya ni tak selera makan satu suap. Tak boleh pergi dah. Tak lapar. Alhamdulillah tak lapar tapi makan satu suap tu tak boleh dah nak makan. Sehinggalah Masya Allah, kakak ipar saya ataupun birah saya lah, dia buat nasi lemak dan memang nasi lemak dia tu nasi lemak pilihan saya lah. Memang saya suka sangat. Saya balik haji pun saya dah buat permintaan. Balik haji nanti nak makan nasi lemak kat Julia. Dan dia memang dia buat. Saya pun pergi memang makan banyak sungguh lah.
Okay, baik. Jadi dia bawa dan saya makan selera masa tu. Alhamdulillah. Tapi kalau kita tanya balik kenapa ya bila kita tak lalu nak makan, kita tak makan nasi sedap pun macam tu je. Maka jawabnya ialah kerana kita sakit. Bila kita sakit, kita tak selera nak makan. Kita rasa makanan tu tak sedap. Kita rasa makanan tu macam tak biasa. Biasanya sedap tapi kan ni tak sedap. Kita rasa. Kita makan sikit kita nak muntah. Okay. Sama juga dengan orang kenapa dia tak berminat dengan solat ini kerana dia tidak ada perasaan, kerana dia ada penyakit dalam diri dia. Bila dia ada penyakit dalam diri dia, maka dia tidak berminat dengan ibadah yang terbaik, yang paling lazat, namanya solat. Pada solat ni, ibadah yang paling lazat ni kalah makanan-makanan lain. Ibadah yang, Masya Allah ya, mujur kita ni bukan jenis hafal Quran banyak aja. Kalau kita jenis orang hafal Quran banyak, memang dah kita tahan berdiri lama, memang kita nak berdiri lama. Kalau boleh 1 rakaat, 1 jam kita nak berdiri. Nak baca habis surah Baqarah kalau boleh. Tapi kita tak mampu tu sahaja. Okey, baik. Jadi kerana ada penyakit tu menyebabkan kita pun tak berminat dengan ibadah salat. Tapi sekarang ni kita kena cari ubat. Macam mana ubat untuk mengubati penyakit tadi. Jadi ubat itulah yang pernah dibincangkan oleh seseorang, ditanyakan seseorang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Tanya macam mana hati saya ni kotor sangat. Macam mana nak buat? Maka kata Ibn Mas'ud, pergilah kamu melazimi majlis ilmu. Sentiasa duduk majlis ilmu kerana dalam majlis ilmu dia ada 2 nilai. Nilai yang pertama namanya nilai al-ilmu dan nilai yang kedua namanya nilai orang yang soleh. Bila kita duduk dengan orang soleh ni, automatik insya-Allah kita terkena percikan orang-orang yang soleh tersebut. Okey, baik satu. Kemudian dia pun kalau kata Ibn Mas'ud, kalau dengan amal soleh tu, dengan duduk majlis ilmu pun hati kamu tak berubah lagi, dah cuba dah tak berubah lagi, kamu bangunlah di malam hari, solatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dengan bangun malam hari pun tak berubah lagi. Padahal mustahil ya. Kalau duduk dengan orang soleh ni boleh berubah dah. Automatik boleh berubah. Tapi katakanlah duduk bangun solat malam pun tak berubah juga. Maka kamu doalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tukarlah hati ini kepada hati yang lain. Hati ini dah terlalu berkarat dah. Tak boleh nak hilang dah kesan dia. Maka minta Allah Ta'ala tukarkan dengan hati yang lain. Sampai begitu. Tapi logiknya, apabila kita bersama dengan orang yang soleh dalam majlis ilmu secara fizikal dan juga secara online ni, memang Allah Ta'ala akan lembutkan hati kita. Dan Allah Ta'ala akan campakkan perasaan seronok kita untuk solat. Sebab itu, solat yang sunat paling mencabar di mana ibu-ibu sekalian? Solat sunat di rumah ke solat sunat di masjid yang lebih mencabar? Di rumah, kata Kak Syida. Di rumah. Ya, di rumah. Kerana di rumah tak ada suasana tu. Tapi kalau di masjid ada suasana. Tambah-tambah kalau di surau lama saya, seksyen 19 tu. Itu kalau lepas solat isyak, pengurusi sendiri lama solatnya. Dia solat dalam 4 rakaat ke 6 rakaat. Lama. Jadi kita ni, tak jadi. Pengurusi Haji Amir ni lama. Kita pun nak lama juga. Nak lawan dengan dia ni. Tapi acap kali saya kalah. Kalau saya menang dengan dia pun ada lagi haji yang lain. Solat sampai 6 rakaat, 8 rakaat. Pakai pil apa haji ni sampai solat 6-8 rakaat. Geram juga kita kan. Jadi dia ada persaingan sihat tu. Kita nak berlawan antara satu sama lain. Dia tengok kita, dia bersemangat. Kita tengok dia, kita bersemangat. Dan memang ada beberapa orang ni, 4-5 orang yang dah berusia ni, termasuk almarhum Imam Jailani yang telah meninggal dunia. Saya kasih pada beliau. Orang muka garang tapi hati sangat baik. Ibu-ibu ni rahmati Allah, mereka ni bulan Ramadan je 10 malam akhir duduklah berapa orang ni. Orang tidur lambat tapi bangun awal. Dan saya pun join lah sekali tu. Saya join duduk. Kita ni tidur awal ada orang tak tidur lagi. Ada yang baca Quran, ada yang pergi tempat lain lah. Saya bangun pukul 4 pagi. Terpaksa bangun 4 pagi ya. Terpaksa bangun pukul 4 pagi. Haji Amir dah bangun. Dia tidur di rumah. Haji Amir tidur di rumah. Dia dah sampai di surau pukul 3 pagi lebih. Dan dia solat sampai pukul 5 pagi. Saya yang bangun 4 pagi lebih tu solat 2 rakaat. Dah mula tak betul dah. Nampak bintang je. Hai Haji Amir tak habis-habis lagi solat. Kita punya perasaan tu geram.
Tapi kita tak mampu nak berentap dengan orang-orang sedemikian. Padahal Haji Amir, orang sakit kaki. Dia berjalan tu, dia heret kaki dia. Tapi dia boleh pergi melontar kat jamrah apa tu, dia boleh buat. Semangat dia tinggi. Saya tengok dia, ya Allah, boleh Haji Amir macam ni. 3-5 pagi bila solat. Okey, itu kekuatan yang ada yang luar biasa. Ya, dia membentuk persaingan sihat. Dan juga kita akan rasa seronok duduk dengan orang-orang yang soleh demikian rupa. Sama juga dengan satu surau dekat dengan tempat Ustaz Fazrul menjadi pengurusi surau, ya. 2 kali saya jumpa dengan haji tu. Lepas solat Jumaat, saya pun solat sunat. Ada seorang brother tu, rasanya orang India. Saya rasa lah, saya tak ingat dah muka dia. Dia solat sunat lepas Jumaat, dia baca surah Kahfi. Saya tak setujulah pendekatan dia sebab dia baca tu suara dia kuat sedikit, didengari oleh saya. Jadi saya tak setuju. Tapi tak setuju tu cerita lain. Ceritanya dia baca surah Kahfi. Ada seorang haji tu, ibu-ibu sekalian, duduk baca surah Kahfi. 1 ayat baca terjemahan. 1 ayat baca terjemahan. Saya duduk dengar dia. Masa solat tu, kita terdengar dia baca perlahan je. Dan lepas solat kita tunggu lagi. Dah separuh. Dan ni memang dia baca sampai habis. Mana 1 ayat terjemahan. 1 ayat terjemahan. 1 ayat terjemahan sampai habis. 2 kali saya jumpa. 2 kali Jumaat. Wujud manusia macam ni, ibu-ibu sekalian. Pelik. Wujud manusia macam tu. Jadi kita pun, ya Allah, teruk. Mana aku rasa ni teruk sangat dah aku ni. Rasa hebat dah, tapi berbanding dengan dia tadi jauh ketinggalan. Saya tak pernah buat baca surah Kahfi 1 ayat, 1 terjemahan. Dia lebih deep, lebih feeling, ya. Dan apa lagi lah Kak Liza kan, bila kita pergi haji tu, kita rasa kita hebat dah. Tak adanya. Kak Mina tu berlambak orang bangun tahajud dari awal. Pertama-tama saya pula sakit seluruh badan pada malam 9 Zulhijjah tu. Memang saya solat tahajud 2 rakaat, kemudian saya tidur balik kerana badan saya teruk sangat. Subuh pun saya teruk sangat, saya tidur balik sampailah pukul 10-11 pagi. Tapi nak ceritanya, orang-orang yang luar biasa ni sangat ramai. Bahkan kawan saya yang iktikaf di Masjid Shah Alam, yang penuh dengan orang ahli keluarga iktikaf 10 malam terakhir tu, mereka boleh iktikaf bangun pukul 3 pagi sampai subuh. 3 pagi sampai subuh. Tak rasa mengantuk. Allahu Rabbi, ada manusia macam tu. Ya, ada. Dan pernah saya pergi ke masjid dekat rumah saya ni pada malam 27. Ada 2 orang budak duk baca Quran. Saya tengok budak ni. Aku rasa macam kenal je budak ni. Saya tegur tapi dia tak tegur. Dia tak balas. Dia baca Quran pukul 12 malam lebih. 12 malam lebih. Saya tegur dia, dia tak balas. Dia sibuk baca Quran. Rupanya anak kawan saya. Dia kenal saya tapi dia tak nak tegur tu sebab dia nak fokus baca Quran. Memang nak kenal budak tu. Tapi ceritanya wujud budak macam tu, ibu-ibu sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Hebat. Bahagia mak ayah dia. Jadi secara ringkas saja ya. Saya masih sikit lagi. Ibu Nasimah tanya, kalau kita solat jemaah, imam baca surah sajadah. Kalau kita tak sujud, berdosa tak Ustaz? Kalau imam sujud sajadah, kita kena sujud. Kalau kita tahu. Tapi kalau kita tak tahu, Ibu Nasimah, kita tak sedar apa imam sujud sajadah, tambah-tambah kita orang perempuan terhalangan tabir, kita rokok. Okay. Kemudian imam pun bangun. Imam sambung balik bacaan. Kita dah mula panik. Tak apa. Kita bangun, kita follow je imam. Solat kita dianggap sah dan tak perlu diulang semula solat tersebut. Yang tak boleh tu ialah kalau kita sengaja tidak sujud bersama dengan imam, maka solat kita batal. Kalau kita tak tahu, kalau kita keliru, tak apa. Berdosa ke kalau kita tegur mak bapak yang tak solat? Bahkan menegur mak bapak yang tak solat, itulah mendapat pahala yang amat besar. Ya, amat besar pahalanya. Dan yang pentingnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah sebagai akhirnya ya. Yang pentingnya ialah ibu bapa yang mesti terbuka untuk mendengar teguran daripada anak-anak. Dan ini betul-betul, saya betul-betul terkesannya ialah apabila saya membaca cerita Umar bin Abdul Aziz, lama sebelum saya kahwin lagi pun. Umar ni anak dia tegur dia Abdul Malik. Tapi Abdul Malik ni umur dia tak panjang. Abdul Malik tegur Umar dan Umar pun dia peluk anak dia dan dia sebut, Alhamdulillah ya Allah kerana menganugerahkan aku anak yang berani menegur aku. Jadi saya sejak gitu, tak kahwin lagi tu. Memang dah niat dah aku nak dapat anak nanti, aku nak anak aku berani tegur aku. Berani warning aku dengan adab. Jadi berani nasihat kita. Jadi itu impian saya dan sekarang Alhamdulillah. Boleh ke arah tu lah, insyaAllah saya harap saya boleh kekalkan momentum. Anak-anak boleh nasihat kita, tegur kita kalau kita ada melakukan kesilapan. Tapi ada syarat.
Iaitu kita tak boleh garang dengan anak. Kalau kita garang, confirm lah anak-anak tak berani tegur kita. Dan kita mesti biasakan diri dengan muhasabah tersebut. Biasakan diri tanya dia dari kecil lagi. Kalau dah besar memang payahlah. Dia pun malu lah. Tapi dari kecil lagi kita dah biasakan diri. Kita terbuka dia tegur kita. Kita ucap terima kasih. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tapi berapa ramai yang mampu buat demikian? Okey, baik. Semoga Allah Ta'ala berikan kita telinga yang tahan, hati yang kuat untuk mendengar teguran dan nasihat daripada anak-anak kita. Dan semoga anak-anak kita berani untuk memberikan nasihat kepada kita, insya-Allah. Itulah anak-anak syurga, insya-Allah. Allah Alam, Kak Niza, Kak Syida dan semua ibu-ibu yang saya kasihi. Barakallahu fikum. Fiikum barakallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Sebenarnya memang bincang bab solat ni memang macam-macam lah. Sebenarnya yang tak solat tu memang ramai. Betul lah. Salah satu yang paling utama kita nak buat tu nak mengajak orang supaya solat. Sebenarnya tak payah bertelagah lah perkara-perkara yang cabang yang kecil-kecil ni. Perkara yang penting sekali solat tu pun ramai yang tak buat sebenarnya. Jadi Alhamdulillah Ustaz, kita pun sekejap dah nak asar. Jadi kita akhiri dengan istighfar kafarah. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia minta diri dia Ya, Terima kasih. insya-Allah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah proposisi Ustaz yang sangat-sangat terkesan lah petang ni kan. Aduh. Dan solat ni kan tak raih pahala semua tu sahabat-sahabat yang soleh kan. Diharapkan sahabat-sahabat istiqamah lah dengan apa yang kita ada depan mata kan, dan kita ridangkan yang terbaik lah untuk sahabat-sahabat semua. Masjid ilmu, insyaAllah mudah-mudahan Allah satukan kita sana nanti dengan pada apa yang kita dapat di dunia sama juga lah kita dapat di akhirat nanti, insyaAllah ya. Kita jumpa sana nanti. So, terima kasih semua. Terima kasih Liza. Jumpa lagi besok pagi dengan sesi seterusnya. So, dengan Ila liqa, ma'assalamah. Syida. Terima kasih Puan Syida, Puan Liza. Terima kasih semua sahabat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.